Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Syarul ucapkan kepada semua murid-murid Sri Alif Kelas Setiap Alam, khususnya murid tahun 4 Amin. Okay, murid-murid, hari ini Ustaz akan meneruskan pelajaran Tauhid tahun 4. Okay, berkenaan dengan beriman kepada hari kiamat. Okay, murid-murid, okay. Jika murid-murid masih belum buka buku, boleh tengok pada halaman 40. Okey, halaman 39 dan juga 40. Okey. Okey, buku teks ya, buku teks ini. Okey, dan boleh standby dengan buku latihan. Okey, buku latihan ini. Okey, insya-Allah bagi tanpa melengah masa lagi, kita baca doa dahulu supaya Allah memberkati majlis ilmu kita pada petang ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wansyur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma wa zukni fahma waj'alni minal mu'minin innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Inni ra'aitu ahada asyara kawkaban wasyamsa wal qamara ra'aituhu lisajidin. Amin ya rabbal alamin. Okey murid, mari kita teruskan pelajaran kita hari ini tentang pengertian hari kiamat. Okey, kita akan pergi kepada pengertian hari kiamat. Okey. Okey, kita tengok dahulu apakah itu hari kiamat. Okey, maksud hari kiamat ini ialah yang tiga perkara yang perlu kamu tahu tentang hari kiamat. Yang pertama, hari kiamat ini ialah hari kebangkitan semula makhluk di akhirat selepas kehancuran alam dunia. Okey, maksudnya segala apa yang berada di atas muka bumi ini akan hancur. Okey. Maksudnya dunia ini bersifat sementara sahaja. Okay, jadi manusia ni pun akan binasa, maksudnya akan hancur suatu masa nanti. Okey, jadi kita kena faham dan jelas. Okey, kiamat ni adalah hari kebangkitan. Okey, setelah semua ada di atas muka bumi ini binasa. Okay, yang kedua ialah setiap yang mati akan dihidupkan semula dan dihimpunkan di padang mahsyar. Okey, jadi yang kedua ialah hari kiamat ini adalah tentang hari dikumpulkan, hari dibangkitkan dan dikumpulkan. Maksudnya dihidupkan semula. Okey, nanti kita akan terang lebih lanjut berkenaan dengan macam mana tiba-tiba dihidupkan semula pula kan. Okey. Maksudnya manusia semua akan dihimpunkan di padang mahsyar. Okey. Padang mahsyar ni ialah tempat di mana manusia dihisaplah. Okey, amalan mereka baik buruk ataupun baik sama ada amalan baik ataupun amalan buruk, dua-dua akan dihisap. Okey, yang ketiga ialah kamu kena tahu hari kiamat ini ialah hari di mana amalan akan dihisap sebelum ditempatkan sama ada syurga atau neraka. Jadi ada dua tempat sahaja, tempat yang hakiki, maksudnya tempat yang abadi, tinggal dekat sanalah dekat selepas hari kiamat. Maksudnya bila dah selesai alam dunia ni, kita hidup macam biasa sekarang ni, ini adalah sementara. Bila mana sampai hari kiamat nanti, kita dah lalui alam tersebut, ada dihitung hisab amalan tu, sama ada baik ataupun buruk. Okey. Okey, baik. Jadi kita tengok dalil hari kiamat. Okey, dalil hari kiamat. Okey, di sini ada diterangkan Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman di dalam ayat Al-Quran surah Yasin ayat 51 sehingga 54 di mana Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan tentang hari kiamat. Okey. Izinkan Ustaz baca dahulu tentang ayat ini. Okey. Sama-sama boleh ikut baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa nufikha fis-suri fa idzahum
min al-ajdasi ila rabbihim yansilun. Qalu ya wailana man ba'asana min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. In kanat illa sayhatan wahidatan fa idahum jami'un ladaina muhdarun. فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. Sadaqallahul Azim. Okey, kita tengok terjemahan daripada ayat tersebut. Okey, kita tengok ayat 51. Okey, bermaksud setelah seluruh manusia mati pada tiupan sangkakala yang pertama, maka ditiuplah sangkakala kedua untuk membangkitkan seluruh manusia dari kuburnya. Lepas itu bangkitlah seluruh manusia dan hidup kembali. Mereka bangun dan bergegas-gegas menemui Allah yang Maha Kuasa untuk menerima hisab mereka. Okey, jadi tiupan sangkakala ni ditiup oleh malaikat Israfil. Malaikat Israfil tiup sekali, maka segala manusia yang masih hidup atas dunia akan mati. Okey? Jadi semua akan mati, tiada satu pun yang akan hidup, dan seterusnya malaikat Israfil akan tiup lagi sekali sangkakala yang kedua, maka semua makhluk hamba Allah, makhluk ciptaan Allah ni akan bangun. Manusialah bangun hidup kembali dan mereka bergegas untuk menemui Allah untuk dihisapkan amalan mereka. Okey? Terus kepada ayat yang ke-52 di bawah ni. Okey, dan pada ketika itu orang-orang yang tidak mempercayakan hidup semula berkata, aduhai celakanya kami, apakah yang membangkitkan kami dari kubur tempat tidur kami? Lalu dikatakan kepada mereka, inilah dia yang telah dijanjikan oleh Allah yang Maha Pemurah, dan benarlah berita yang disampaikan oleh Rasul-Rasul. Okey, maka dipersoalkan, okey, manusia-manusia yang sudah mati ni bila bangkitkan dia bersoal. Yang mana memang tak percaya dengan hari kiamat ni mempersoalkan kenapa dibangkitkan ni. Terkejut kan. Oh alamak, ada hari pembalasan rupanya. Sesiapa yang tak percaya hari kiamat, biasa orang kafir lah, yang tak meyakini hari kiamat. Okey, mereka tak terkejut inilah yang dikatakan orang yang munafik ni, orang yang tak percaya kan dengan apa yang Nabi sampaikan. Nabi kata ada hari pembalasan, mereka menafikan. Itu yang terjadi. Okey, yang ayat seterusnya, ayat ke-53. Terjemahan dia, hanyalah dengan berlakunya satu percikan sahaja, maka dengan serta-merta mereka dihimpunkan ke tempat perbicaraan kami. Semuanya dibawa hadir untuk menerima balasan. Maka malaikat pekik, sekali pekik je semua manusia terus pergi dihimpunkan, terus dibawa untuk berkumpul untuk menerima balasan masing-masing dengan dihisaplah amal mereka itu. Lepas tu ayat ke-54, maka pada hari itu tidak ada seseorang yang akan dianiaya sedikit pun, dan kamu pula tidak akan dibalas melainkan menurut amal yang kamu telah kerjakan. Okey. Ini ayat ke-54 di mana setiap amal yang dihitung kat situ berdasarkan apa yang manusia itu buat atas muka bumi. Kalau dia buat baik banyak muka bumi, maka baiklah pembalasan yang akan didapat. Okey. Kalau buruk, amalan di dunia selalu buat jahat, menyakiti orang, menyakiti haiwan, tidak taat kepada Allah, maka tunggulah balasan yang setimpal, balasan yang dahsyat, maha dahsyat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Jadi kita pergi kepada yang seterusnya, keadaan manusia pada hari kiamat. Yang pertama adalah kategori dalam klasifikasi golongan yang pertama, iaitu golongan di mana
beriman dalam keadaan senyum, bercahaya. Okey. Mereka ni adalah golongan yang taat kepada Allah. Sudah tentu. Mereka sangat tenang, gembira dan tidak bimbang untuk menghadapi hari kiamat. Okey, segala kemudahan urusan hisabnya sangat-sangat mudah disebabkan berimannya seseorang hamba Allah ini. Okey, dan yang kedua ialah golongan di mana golongan munafik dan kafir. Golongan munafik dan kafir ni, okey, munafik ni adalah orang yang berpura-pura beriman. Bahaya orang-orang munafik ni sebab kita tak dapat lihat secara terang bahawasanya orang ini betul-betul ada niat jahat ataupun mengingkari apa yang disuruh oleh Islam. Okey, dia berpura-pura baik ataupun berpura-pura beriman. Yang ini sangat bahayalah orang munafik. Dan juga orang kafir. Kafir di mana orang yang menganut selain agama Islam. Okey, mereka ni terang-teranglah tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebab dia menyembah selain daripada Allah Taala. Okey, macam mana keadaan manusia yang golongan yang kedua ni? Mereka adalah sangat resah dan gelisah. Mereka risau nak menghadapi penderitaan dan kesengsaraan. Kerana apa? Segala urusan hisab mereka sangat sukar dan ada kepayahan. Berpeluh-peluh, seolah-olah dia panik. Rasa sukar sahaja, berat. Rasa diuji dengan kesusahan dan keperitan sewaktu amalan hisab itu berjalan. Okey, amalan mereka hendak dihisab terlalu sukar. Okey, disebabkan atas dunia mereka selalu berbuat jahat di atas muka bumi. Okey, dan Ustaz tinggalkan kamu pada dalil surah Hud ayat 105 dan 108. Okey, di mana menerangkan tentang hari kiamat lebih lanjut. Okey, maka Ustaz berhenti dekat sini dulu. Kita akan sambung lagi pada rakaman video yang akan datang tentang tajuk nama-nama hari kiamat. Okey, itu sahaja daripada Ustaz. Terima kasih kerana menonton. Minta maaf jika ada yang terkurang. Itu sahaja. Terima kasih. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.